والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tak apa, saya terjemah. Faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaqullah, bertakwa pada Allah. Usikum, aku wasiat kepada semua. Wa iyaya, wasiat juga untuk diri sendiri. Bitaqwallah, untuk sama-sama takwa pada Allah. Faqad, sesungguhnya, fazal muttaqun, berjayalah, bahagialah, seronoklah, tenanglah orang-orang yang bertakwa. Boleh? قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam.
Terima kasih Tuan Pengurusi, Dif-Dif terhormat, sahabat-sahabat daripada Waqaf, sahabat-sahabat daripada kuis, seterusnya yang saya muliakan ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat, para alim ulama, tuan-tuan guru, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik. Dalam kitab karangan ulama, dia banyak cerita, dan ada setengah di kalangan ulama cerita-cerita binatang pun dia cerita juga dekat kita untuk ambil pengajaran. Makna kata bukan Walt Disney saja yang buat cerita binatang. Bukan Walt Disney saja duk buat cerita apa Bugs Life ke apa ke, tak ada. Ulama pun ada karang benda-benda macam ni. Antara cerita yang saya teringat dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Zakaria Kandahlawi, seorang ulama hadis yang terkenal, yang insya-Allah kitab karangan dia semua cantik. Apa Syekh Zakaria kata? Syekh Zakaria ni salah satu dia karang kitab apa? Kitab Fadail Amal loh. Yang orang tabligh duk baca tu. Kan lepas sembahyang kan, orang tabligh selalu duk baca. Kalau boleh balik ada baca yang tu. Alhamdulillah, dia memberi semangat untuk kita beribadah. Kata Syekh Zakaria, suatu hari ada satu kumpulan orang berdagang tu berjalan di padang pasir tu. Dalam perjalanan mereka duk jalan-jalan tu, tiba-tiba bersama-sama dengan mereka di tengah perjalanan singgah mai seekor anjing. Duduk dalam grup tu juga jalan sekali. Jalan sekali sampai di suatu tempat tu, bila nak rehat-rehat tu tengok-tengok dekat-dekat dengan kawasan tu ada satu apa kita panggil, ada bangkai. Bangkai panggil apa? Satu bangkai. Sebangkai. Takkan seekor bangkai, seekor untuk bernyawa. Bangkai aja senang. Ada bangkai kat sini, satu dekat kat sini. Ada bangkai tu. Anjing tu, mereka kata sat lagi anjing ni makanlah bangkai ni. Tunggu mereka duduk di atas kawasan. Katalah kita buat cerita tu, mereka sampai satu tempat, dia ada kawasan tinggi, ada kawasan rendah. Bangkai tu katalah duduk di ujung kawasan rendah tu, mereka duduk nampak lah, kata oh ada bangkai tepi tu. Tapi bukan orang tepi tu, dia ingat orang tepi tu pula bangkai. Bukan. Anggap je ada ujung tu. Lepas tu, bila duduk tu, dia kata sat lagi anjing ni pergi makan. Sat lagi anjing ni nanti pergi makan. Tengok duduk satu, sungguh anjing tu tadi yang duduk dengan dia tu dia keluar. Dia pergi kat situ. Dia tengok, dia nak pergi kat bangkai tu nak makan lah. Pergi, tengok dia tak makan. Dia terus daripada situ, dia turun daripada kawasan bukit tu, dia pergi kawasan, ada kawasan perumahan dekat situ, dia pergi dekat kawasan tu. Lepas-lepas dia dah pergi kat kawasan tu, dalam selang beberapa lama, kata dalam kitab tu selang beberapa lama. Tak tahulah lama ke sat ke, kalau kita kata selang beberapa lama. Duduk saat tu lagi anjing tu mai. Duduk, dia lari-lari, dia mai balik duduk. Dia tak pergi makan pun bangkai tu. Tiba-tiba belakang anjing yang tadi bila dia mai dia duduk tu, tengok-tengok dekat 20 ekor anjing lain mai pergi ratah bangkai tadi. Seolah-olah lagu macam dia pergi panggil geng dah, hampa mai makan dulu. Dia tak makan, dia duduk. Habis anjing semua yang dekat 20 ekor tu dah makan, dah ratah bangkai tu apa, dia pun belah pergi balik tempat kawasan dia lah, tak tahulah tahu mana. Baru dia pergi pula makan bangkai tadi tu. Cerita ni dia jadi pengajaran untuk kita. Lagu macam ulama tulis dalam kitab. Bila Ibrahim bin Adham, dia seorang ahli sufi, dia hebat ni Ibrahim bin Adham ni. Siapa ada nama anak bubuh nama Ibrahim Adham bagus. Ahmad Idham pun bagus. Boleh juga, tak ada masalah. Ibrahim Adham okey, Ahmad Idham pun boleh, tak ada masalah. Boleh semua. Ibrahim bin Adham dia seorang wali, tengah dia duduk kebiasaannya wali-waliullah ini depa akan duduk sesama dalam depa duduk seorang-seorang, rasa tak boleh lepas kat sini, depa ambil daripada nabi ingat duduk zaman jahiliah kan, duduk orang duduk sembah berhala, duduk tawaf bogel telanjang bulat lagu tu. Nabi tak boleh terima benda-benda lagu tu. Nabi nak bawa diri, nak duduk kat rumah pun tak boleh, nak duduk dekat Kaabah lagi tak boleh. Orang duduk telanjang bulat, duduk
tawaf lagu tu lagu macam hilang malu pula. Nabi tak boleh. Nabi bawa dia pergi duduk kat Gua Hira. Nampak? Nabi bawa Gua Hira pula. Betul ya Gua Hira kan? Nabi bawa dia pergi kat gua mana? Kan? Gua mana? Takkan Gua Kelam pula. Gua Hira lah, Gua Hira. Jabal Nur punya Gua Hira. Ahli sufi, bila dia rasa dia tak boleh nak duduk, dia pergi duduk senyap-senyap di satu kawasan. Sama ada kadang-kadang ada yang duduk dalam hutan, ada duduk di gua-gua untuk mengabdikan diri semata-mata kerana Allah. Itu je kerja dia. Nak zikir ni boleh, zikir dekat dunia hari ni boleh je duduk kat masjid tu zikir. Kalau tidur sekali orang gerak, orang kata ni kalau nak tidur pergi balik ya. Nampak dia halau lagu tu pula. Kalau duduk zikir, tengok orang duk pergi mana tu, depa buka nasi kanak depan tu. Pergi pula nasi kanak. Jiwa nak. Kalau duduk kat hutan dah tak ada siapa. Duduk kat gua tak ada siapa. Jadi depa mengabdikan daripada Allah macam tu. Tengah-tengah duduk tiba-tiba dia heran. Awak tengok sekok binatang ni macam kita kata ketam. Tapi dia lagu terapung atas hayang. Ketam ni dia biasanya duduk sama ada dia jalan bawah dasar laut tu ataupun dasar tasik sungai tu, ataupun dia buatlah style dia macam mana pun, tapi dia tak boleh terapung atas hayang. Ahmad Idham dia tengok Ahmad Idham pula lah. Ibrahim bin Adham dia tengok dia kata pelik ketam ni. Selalu ketam dia jalan mengiring. Kan ketam kan dia jalan mengiring. Dia duduk jalan ke depan lagu tu, dah lah berjalan ke depan lagu tu, lagu nak terapung pula atas hayang. Dia tengok. Ikut lah kata. Dia ikut lah ketam tu jalan atas hayang. Tengok. Ikut. Sampai dekat seberang sungai balik sana tu. Rupanya bukan ketam tu berenang. Dia duduk di atas kepala badan seekor katak. Bawah tu katak duk berenang. Ketam tu duduk atas dia lah. Dia jadi lagu macam Walt Disney punya cerita. Sampai situ ketam tu pun lompat. Jalan mengiring. Baru betul ketam balik. Tadi ketam campur katak. Jadi katem. Bum jalan. Masuklah. Laju pula tu. Lari. Dekat tangan ketam tu. Yang jadi boleh duk ikut daripada awal tadi tu. Pasal dia tengok dekat tangan ketam tu ada secebis roti. Ada roti kat tangan dia. Dia tak makan. Dia pegang lagu tu. Dia naik dah lah duduk pula menghadap ke depan. Tak mengiring. Ikut lagi. Pelik. Dua benda pelik. Sampai-sampai duduk atas katak. Turun-turun berjalan laju. Dia kata ni mesti ada benda lain. Ini cerita benda dalam hutan ni. Kita bukan duduk dalam hutan. Kita tak tahu dia punya sandiwara dalam tu macam mana. Lepas tu ikut. Ikut ketam tu. Ketam tu naik batu, turun batu, naik pokok, turun pokok. Sampai dekat satu kawasan. Ada satu batang pokok lama. Dah ni ketam tu panjat naik atas. Dia lepas roti tu dalam lubang tu. Oh dia kata ni rumah ketam kot. Pi jenguk dalam lubang tu, rupanya ada sekok lagi binatang, nama dia burung. Dia tersangkut dalam tu tak boleh keluar. Ketam ni duk bagi makan ke dia. Allahu Akbar. Tu yang Allah kata tu, yang Siti Maryam jawab tu masa Nabi Zakaria tanya kat dia. Masuk tempat Siti Maryam duk beribadah tu, masuk tu. Tengok ada makanan. Masuk tengok ada makanan. Yang boleh masuk tengok Siti Maryam ni Nabi Zakaria aja. Kalau orang lain tak masuk, tak ada siapa boleh masuk. Tak ada siapa boleh jumpa dia. Yang duk bawa makan ke dia Nabi Zakaria, sebab Nabi Zakaria pakcik dia. Masuk ada makanan. Wahal dia tak bawa makanan pun. Masuk ada makanan. Yang lagi pelik lagi daripada peristiwa ni, kalau tengok ulama duk syarah, makanan yang duk ada dekat Siti Maryam tu, buah yang tak ikut musim. Makna kata kalau musim sejuk, patutnya dia ada buah strawberry. Patutnya dia ada buah peach. Tak boleh. Itu musim panas. Musim? Allah lama dah tak pergi, tak teringat lah. Dia buah strawberry, buah limau, buah apa lagi? Buah-buahan lah kira. Buah-buahan musim sejuk tu patutnya duk ada. Tapi tengok musim sejuk, buah-buahan musim panas yang duk ada. Makna kata dia bukan boleh main daripada orang sekitar.
Kalau orang sekitar duk pergi pasar, beli buah yang ikut musim lah. Tanya Maryam. Ya Maryamu anna laki hadha. Maryam ni, siapa main hantar ni? Ini bukan orang lain main hantar ni, mesti ada orang yang dahsyat main hantar ni. Ni main ambil mana ni? Ya Maryamu anna laki hadha. Maryam, ambil daripada mana ni Maryam? Siti Maryam jawab apa? Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wahai pak cik, jangan risau. Allah bagi rezeki, Allah tak kira siapa. Dia tak kira musim sejuk dia nak bagi, dia nak bagi ada. Macam tadi, mana kita nak tahu? Tolong cerita kat saya, siapa boleh cerita? Adakah burung ni dia terror semua? Tak ada. Kat town kita pun ada burung terbang-terbang masuk dalam kipas, bedum, kena putih kepala. Kan? Ada kan apa nama kumbang duk terbang kat rumah kita kan? Kipas angin duk pusing, kedum kena kipas angin. Maknanya dia tak terror juga. Habis tu kalau dalam hutan tu memang boleh jadi burung tersangkut. Rupa-rupanya bila kata Allah bagi rezeki, Allah tak kira siapa. Ketam boleh bawa rezeki kat burung. Kita ada ingat mak burung selalu bagi makan burung. Ketam bagi makan burung. Orang ingat kan anjing ni dia duk makan seorang dia bagi anjing dengan bayang-bayang. Tak, dia pergi panggil kawan-kawan dia main makan. Benda macam ni jadi. Allah ajak kita. Orang kata, Ustaz, pasal apa kita duk cerita pasal binatang? Hari ni nak cerita pasal wakaf. Cerita dulu. Lagi baru kita cerita pasal wakaf. Duk cerita wakaf, boring lah. Tuan-tuan ada soalan pasal wakaf. Wakaf ni tuan buat keluar duit, wakaf pada orang, orang ambil, orang guna pada yang jalan yang baik. Wallahualam, habis. Boring. Cerita binatang dulu. Pasal apa? Kita ambil pengajaran daripada dia. Pasal apa? Dia kata, Ustaz duk cerita binatang. Adakah Allah duk cerita pasal binatang? Awak pula Allah tak ada cerita pasal binatang. Punya banyak dalam Quran cerita pasal binatang. Allah cerita pasal labah-labah buat rumah. Labah-labah tu, orang kata labah-labah tu, yang kita duk tengok dia duk buat rumah kecil, ya kan? Tu kita tolak dengan jari putus, kita lalu ke rumah kita, belakang rumah lama tak lalu, ada dia punya tu, kita lalu saja dia singgap muka kita, putus dia punya. Orang kata labah-labah tu sabit dia kecil je besar tu. Rumah dia buat tu strong enough untuk nak tangkap pepatung, nak tangkap binatang tu sebab dia besar tu je. Kalaulah dia besar kita, helikopter dia boleh tahan. Makna kata Spiderman tu betul. Amazing Spiderman lagi betul. Dia pasal dia bukan besar kita aja, dia halus itu Allah bagi dia halus lagu tu aja. Kekuatan dia boleh tangkap pepatung. Kekuatannya dia boleh tangkap apa nama kupu-kupu, boleh tangkap apa rama-rama, boleh tangkap nyamuk, boleh tangkap lalat. Besar tu. Kalau dia besar kita, dia boleh tangkap dengan helikopter dia boleh tangkap. Nak abang kata kuat tak kuat benda tu? Allah cerita, suruh ambil pengajaran. Lalat Allah cerita, nyamuk Allah cerita. Katak Allah sebut. Belalang lagi Allah sebut. Lu nak cerita apa lagi? Ikan pauh ada Allah cerita, Nabi Yunus dengan ikan pauh. Allah cerita binatang sebab apa? Sebab Allah bagi pengajaran pada kita. Masyarakat yang dinamakan manusia macam kita, dia cerdik. Cerdik macam mana? Semua yang ada dalam ni semua cerdik belaka. Sebab pertama, kalau tak cerdik kita tak pakai baju. Tak cerdik dia tak pakai baju. Tapi kadang-kadang hari ni heran jugalah orang tak pakai baju, dia jadi lagu macam seronok pula tak pakai baju. Dia jenis macam nak tahu. Tarzan dulu kan, Tarzan dengan Jane kan, dia punya wife dia nama Jane kan. Bagilah orang baru kahwin. Aduh. Orang rumah duk cerita pasal Tarzan, Jane, Beauty and the Beast. Orang baru duk bercinta, hampa tak bagi can langsung. Tarzan ni wife dia nama Jane. Masa mula-mula dia jumpa dengan Tarzan ni pakai cawat ya. Bila dia jumpa dengan Tarzan pakai cawat, Tarzan suka dekat dia, syok, dia pun duk ajak Tarzan pun duk ajak dia lagu bahasa dia pun macam Tarzan abang kata Tarzan syok dekat dia. Lepas tu Tarzan pun dia kata, jom kalau hang syok aku, jom kita pergi town, kita nak buat majlis tari menari apa sikit lebih kurang, hang mesti pakai baju lawa-lawa dia kata. Pasal apa dia suruh Tarzan pakai baju lawa-lawa? Awak Tarzan tak pakai baju ke masa tu? Tak, Tarzan pakai.
Tapi dia tak tutup badan dia apa semua, dia pakai cawat saja. Okey, tak apa, tak apa. Tapi pasal apa dia kena tukar pakai suit lawa-lawa? Kalau kata Tarzan pakai baju tu dah elok, tak payah tukar pakai suit apa semua, dah jadi sesuai. Makna kata yang Tarzan buat betul. Tapi yang Tarzan buat tu tak betul sebab tamadun manusia tak boleh. Masa tu ketika zaman London ke mana kat Jane bawa dia, orang semua pakai baju lawa, suit apa, gaun labuh apa semua, orang pakai lawa-lawa. Dia tukar suruh Tarzan pakai suit tu yang dia kerabat tak dan tu, yang dia boleh tangkap dia pasal dia pakai kasut. Selalu Tarzan tak pakai kasut, boleh panjat dengan bare leg. Tak ada. Pakai kasut, licin, jatuh, gedebuk, dia tangkap dah. Pasal apa? Sebab memang tamadun manusia cerdik ajak kita pakai baju. Tiba-tiba hari ni ramai pula nak pergi jadi lagu Tarzan pula nak pergi buka baju. Pelik Manusia cerdik. Kok mana pun manusia cerdik. Sebab apa? Pertama sekali dia kenal sesama kita. Dia tahu apa yang dinamakan perasaan. Binatang, dak. Allah yang gerak hati dia suruh. Allah yang hang pergi panggil kawan-kawan hang. Dia pun tak tahu dia panggil kawan dia pasal apa. Dia binatang. Manusia ada. Kalau dia panggil kawan dia, hang main duk makan sini. Dalam hati dia, dia syok dengan kawan dia. Dia sayang kawan dia. Main makan ni. Join sekali makan sekali. Main makan. Rugi tak makan. Main minum. Makan nak lagi kat luar. Main masuk makan. Panggil. Dah tu panggil kenuri. Open house. Panggil orang masuk makan. Pasal apa? Pasal, main rumah aku takkan patang orang nak makan. Rumah aku sedia halal ni. Perasaan. Datang dah. Normal dia tak ajak. Kalau dia ajak pun pasal Allah detik hati dia. Hampir panggil kawan-kawan makan tu. Tu kerja. Manusia. Allah ajak bagi kita tengok binatang. Buat apa dekat kita, kita kata ish. Kalau Allah tak kurnia kepada aku kecerdikan, aku tak jadilah macam mana. Aku akan jadi seperti macam binatang-binatang ni tak tahu apa. Okay. Full stop. Berhenti takat cerita binatang. Setakat ni ada soalan nak tanya? Duduk tanya anjing tu tompok-tompok ke apa ke, anjing hitam ke apa ke, ustaz anjing hitam ni betul ke jin ke apa? Tak ada soalan Okey, selesai. Okey, habis cerita binatang. Ambil cerita manusia. Siapa tak kenal dengan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menantu Nabi. Kahwin dengan anak Nabi nama Siti Fatimah. Dapat 2 orang anak nama Hasan dengan Husin. Suatu hari Hasan dengan Husin merangkap cucu Nabi ni. Masa ni Nabi dah hidup lagi ni. Hasan dengan Husin jatuh sakit. Bila sakit teruk sangat, tak baik-baik lagi. Yalah masa tu tak ada lah kata perubatan canggih tu tak ada. Kira kita buat ubat cara biasa, air zam-zam dan sebagainya. Tapi yang ni yang lebih baik sebenarnya. Siapa ada air zam-zam, minum. Siapa ada air zam-zam, sakit tak mana-mana, sapu. Benda ni boleh jadi baik. Benda ni jadi baik. Bila minum niat. Sebab apa? Air zam-zam dikira mengikut niat kita. Kalau nak teguk minum, niat minum. Niat minum. Jangan minum dulu baru nak niat. Sebelum minum, niat dulu. Minum. Sebab dia diminum ikut niat. Sakit, minum. Ya Allah, sakit sini. Sabarlah dekat Allah kata sakit sini. Dia kata Allah tahu takkan Allah tak tahu sakit kat sini. Dah apa salahnya mengadu. Kalau apa isteri kita buat kita kan. Masa sembahyang jemaah, ya Allah dia buat saya tadi. Ngadu tak? Apa salah mengadu? Dia kata, apa saya ustaz nak cerita pasal mengadu dekat Allah ni? Cuba tengok Nabi Musa. Nabi Musa kan kita tahu dia ada tongkat satu kan. Tujuan tongkat tu untuk apa? Cuba tujuan tongkat tu untuk apa? Kalau esok anak-anak tanya, nak jawab macam mana? Mak Nabi Musa bawa tongkat sebab apa? Yalah Nabi Musa dah tua. Salah tu jawapan tu. Nabi Musa kuat tu, bukan tua. Untuk halau kambing, mukjizat. Soalan yang sama Allah tanya Nabi Musa. Allah tanya Musa, hai Musa, apa yang ada dekat tangan kamu? Masa mula-mula Nabi Musa jumpa dengan Allah. Nampak tak? Pasal apa Allah duk tanya kat dia? Takkan Allah tak tahu tongkat tu binatang apa?
Allah maha adil, maha alim. Allah ni huwal alimul hakim. Cerdik, bijaksana. Takkanlah tak tahu tongkat tu benda apa. Dah, Allah tanya juga. Musa, kat tangan tu apa? Allah ajak kita. Bila kita nak buat baik dengan orang, nampak orang ada benda pada diri dia, tanya dia. Tai beli mana? Lawa. Dia syok, dia cakap, ni aku beli semalam. Dekat ni. Dia buat sale apa tu, seed ke apa ke, tak tahu, tengok jenama aku pun tak perasan. Nampak tak, dia cerita, dia ada conversation. Allah ajak kita, bukan duk reka sendiri. Benda ada dalam Quran. Takkan Allah tak cerdik, takkanlah kita tak tahu, tengok tai pun tahu, tai halus lagu ni style Piramli punya style ni. Takkan kita tak tahu. Tanya tu untuk erat hubungan silaturahim. Nampak dia duk pegang jam dia, duk belik jam dia. Titus lawa beli mana? Titus jenama jam. Bukan saya swatch biasa saja. Yang ni masa dia masih pukul 4 pagi ya, masa dekat Mesir. First time dapat daripada isteri kita, dia bagi masa dulu kat Mesir konvo 5 tahun yang lalu, tak tukar-tukar lagi masa duduk Mesir lagi. Every moment dia kira every moment. Some people wait for a lifetime and a moment like this. Ada moment tu, jaga. Tak tanya, lawa Titus beli mana? Saja tanya kat dia. Allah ajak, Musa, tangan kamu pegang tongkat tu apa? Nabi Musa pula, dia cara jawab. Dia boleh jawab, ya Allah, ini tongkat. Engkau maha tahu, lagi maha cerdik. Engkau tahulah tongkat ni tujuan untuk apa. Boleh jawab kat Allah lagu tu? Boleh lah. Kan bila malaikat mai kat Nabi, bila malaikat tanya kepada Nabi, Nabi boleh jawab. Orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Nabi bisa jawab lagu tu. Makna kata jawapan tu boleh. Dia boleh jawab, ya Allah, ini tongkat. Sesungguhnya engkau maha mengetahui apa itu tongkat. Dia boleh jawab. Tapi dia jawab apa dekat Allah? Atawakka'u ala ghanami wa ahushu biha. Ya Allah, ini tongkat aku guna untuk nak halau binatang ternakan aku, dan aku guna untuk nak rehat atas dia. Panjang tu jawab. Wahid tanya, Musa, tongkat tu apa? Habaq tongkat ni kayu ya Allah. Selesai. Dan Allah berkata, kamu cerdik Musa, aku lebih mengetahui kayu kerana aku yang buat kayu. Tak boleh tak conversation jadi macam? Boleh. Tapi dah Allah nak ajak pada kita. Cara dia tu. Allah tanya Musa, kat tangan tu apa? Tongkat. Tongkat untuk apa Musa? Tongkat ini aku guna untuk halau binatang ternakan, dan kalau aku letih, aku rehat di atas dia. Duduk tahan lagu tu. Duduk lagu Sherlock Holmes punya style. Sebab tu menjadi sunnah Nabi pegang tongkat. Saya hari tu kahwin duk abang, mak saya nak pegang tongkat. Mak kata, hang tu suruh merepek dengan nak tongkat. Nak kata style apa? Cuba bayang orang jalan pegang tongkat turun lagu tu. Oh, gaya tu. Tapi dah kahwin lah, kena kahwin kali kedua lah. Yang ni tak live streaming kan? Sik wife saya tak main ni. Tongkat sunnah Nabi, bila pegang tongkat dia ada izzah. Dia ada izzah dia bila pegang tongkat. Sebab tu Syekh Puat pakai tongkat, ulama-ulama hebat pakai tongkat. Dia izzah dia. Guru-guru kami tak salah kira, duk kena katok dengan tongkat dah, kami mengaji tak boleh. Aina namun muslimin dan muslimat. Dak dia mai cerita kat mana? Atau tadi boleh lajak pergi cerita. Nak lupa pula dah. Hasan dengan Husin Saidina Ali. Betul. Hasan dengan Husin sakit. Tak baik-baik. Bila sakit lagu tu, yalah zaman tu perubatan yang lebih bagus. Mungkin sakit itu lebih teruk. Tak baik. Maka kata Saidina Ali dengan Siti Fatimah, kalau anak kita baik, kita akan puasa 3 hari sebagai nazar. Titik. Huraian. Ayahanda dan bunda yang saya kasih sekalian, tolong, ini salah satu daripada kaedah sunnah. Apa dia? Bila nak dapat sesuatu nikmat, bila nak ni, boleh buat ibadah. Contoh dia, anak periksa ni, esok puasa 3 hari. Ini cara yang diajar oleh para sahabat yang ambil daripada Nabi. Orang kata kalau lagu tu puasa tak ikhlas, Anak periksa baru nak puasa.
Tak, bukan. Puasa ikhlas tak ikhlas itu persoalan lain. Yang penting benda ni ada dalam sunnah. Itu satu. Yang kedua apa dia? Saya nak tanya tuan-tuan lah. Jawab satu soalan saya. Bolehkah bangun-bangun pagi? Assalamualaikum bos. Bos kata awak telefon pagi-pagi. Boleh tak hari ni saya tak main kerja? Awak? Saya tak ikhlas main kerja. Isteri yang masak kat rumah. Isteri masak. Masak. Bangun. Bang. Awak? Tak masak hari ni. Lah awak beli mana ikan mak? Pegang-pegang ikhlas tak ikhlas. Ikan tak ikhlas lah. Pegang-pegang ikan tak ikhlas lah bang. Tak payah makan hari ni. Boleh? Mana boleh ikhlas tak ikhlas kena buat. Ikhlas tak ikhlas kena buat. Yang ikhlas untung, tak ikhlas nasib kena buat juga. Mai kerja, ikhlas kena mai kerja. Tak ikhlas kena mai kerja juga. Ikhlas tak ikhlas bukan isu perbincangan. Oh, keluar duit kan? Orang kata, ustaz tu depa potong duit kami RM10 buat duit wakaf. Tak ikhlas saya RM10. RM5 ikhlas. Dia bukan boleh kira lagu tu. Dia bukan boleh kira lagu tu. Ikhlas tak ikhlas kena buat. Tuan-tuan, mula daripada Julai hari tu potong. Tuan-tuan kira saat kat saya, lah ni bulan berapa? Bulan 9 pun belum dapat gaji lagi. Baru bulan Julai dengan bulan baru RM20 berkira. Oh, RM20. Baru RM20. Orang dah mula cakap macam-macam. La ilaha illallah. Jangan. Kita tak tahu sebab sabit RM10 bulan Julai hari itu kita potong. Bulan Ogos kita potong. Raya kita selamat dalam perjalanan. Siapa boleh confirm dekat saya dia keluar sekali dia selamat dalam perjalanan? Siapa boleh confirm dia terror? Dan siapa yang tak confirm saya sebut kata boleh jadi tak yang kita potong tu yang selamat kita dalam perjalanan. Kita mana tahu. Nak kira sedekah kat masjid hari Jumaat, duk RM1 daripada 20 tahun lalu. Kira. RM1 daripada dulu. Lepas tu, ya Allah, kurnia aku rezeki yang melimpah ruah daripada langit dan bumi. Keluarkan kalau ada daripada bumi. Tu minta kat Allah tu. Kalau ada kat bumi, bawa keluar mai. Kalau ada langit, bawa turun mai. Jauh, bagi mai dekat. Dekat, bagi boleh dapat. Allah kata, aku nak bagi dekat hang ni, aku fikir 10 kali. Pasal aku bagi kat hang banyak, hang bawa keluar RM1 juga. Aku bagi dia sikit, hang bawa keluar RM1 juga. Baik aku bagi sikit, untung kat aku. Allah kata, boleh aku bagi dekat hamba yang lain lagi. Bagi kat hang 10,000, hang keluar RM1 juga. Bagi kat hang 1,000, hang keluar RM1 juga. Bagi 100, lagi keluar sekupang. Baik aku bagi dekat orang yang dapat 1,000, keluar 500. Dapat 1,000, keluar 600. Dia lagi bagus. Orang kata apa siapa? Ustaz cakap lagu tu. Dengar. Cuba hadam betul-betul firman Allah. Allah kata apa kat kita? Nah ni belajar tafsir sikit je lah, bukan banyak. Tapi kalau rasa berat, ya Allah Ustaz. Yang ni rasa canduk dalam kuliah kelas ni, registration je tak ada ni Ustaz. Kalau lagu tu angkat tangan, saya berhenti. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Sambungan ya. Wa mimma, ada jangan risau, tak payah belagu, baca aja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat tu saya nak syarah tu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Wa mimma, dan apa-apa. Wa min, asal dia. Kalau kita buka Quran, kita tengok perkataan wa mimma. Mim alif. Asal perkataan dia min ma. Mim nun jauh, mim alif. Asal dia lagu tu. Min ma, dari apa. Min
Nun tu sambung masuk dengan mim. Senang tulis. Mim alif. Senang. Baca pun mimma. Nun tak sebut. Jadi padam nun. Tu asal tulisannya. Tulisannya mim nun mim alif. Asal dia. Min dari. Apa. Dari apa-apa. Tapi kalau baca dia tak jadi minma. Dia jadi mimma. Sama macam angkat syahadah. Ni kena jaga. Yang ni mimma ni tak apa ayat Quran. Kalau tersalah sikit sebenarnya tak boleh. Tapi kalau tersalah dia tak efek apa-apa. Efek jugalah kalau lebih mendalam. Dari segi baca lagu tu. Kalau tak tahu makna, tak tahu apa, baca salah. Okey. Syahadah tak boleh. Contoh. Ashhadu Allah. Dia kena masuk. Dia tak boleh jadi Allah. Walaupun alif, nun, lam, alif. Allah. Dia tak boleh jadi Allah. Ashhadu Allah. Nun tak sebut. Sama macam ni. Mimma. Dia tak jadi minma. Jadi dia buang nun, dia mim alif. Sebab apa? Kalau duk tulis minma tebal ya Quran. Tambah satu huruf, genggang lagi. Tambah satu huruf, genggang lagi. Berapa patah perkataan Quran mimma? Tebal lah nanti jadi. Mimma pendek. Wa mimma. Dan daripada apa-apa. Razaqa. Rezeki. Dan daripada apa-apa rezeki kami. La ilaha illallah. Rupanya rezeki Allah yang bagi. Daripada apa-apa rezeki yang kami bagi. Hum kepada kamu. Yunfiqun. Kamu kena buat keluar. Makna dia apa? Makna dia kita ni jadi tukang yang Allah bagi. Ni duit aku ni. Hampa bagilah dekat orang. Aku bagi dekat hamba. Tu ayat ni makna dia. Bukan duit kita. Kita kerja sabit nak boleh duit, nak buka kunci bagi Allah bagi kat kita. Ya Allah, aku dapat duit daripada Allah. Sayang juga Allah dekat aku. Ada orang kerja tak dapat duit. Siapa dia? No, macam dekat Mekah tu. Kalau kita pergi Mekah yang orang duk ikat budak-budak tu, jangan marah. Bukan dia duk buat anak dia macam binatang, bukan. Anak dia terlalu buas, dia takut anak dia hilang. Hilang budak tu, dapat kat orang lain, dia tangkap tu, dia potong tangan. Dia suruh minta sedekah. Biasa jadi tak? Biasa jadi. Seorang orang perempuan Arab. Dia orang Asia macam kita. Dia duduk dekat Arab sana. Dia lahir kat sana. Dia jadi macam Arab lah. Dia jadi citizen sana. Cari-cari anak dia tak jumpa. Kat mana? Masjid Nabi. Dia colek. Baby comel. Colek. Hilang. Cari-cari tak jumpa. Cari-cari tak jumpa. Tapi kok mana pun yang kata mak ni. Dia kenal anak dia dari jauh. Dia tengok jauh, dia kata tu anak aku tu, dia tahu. 9 tahun lepas tu dia jumpa budak tangan kudung sebelah. Kat Masjid Nabi. Dia duduk belek muka anak ni dalam hati. Dia kata ni anak aku ni, aku kenal. Dia cari tanda kat budak tu, jumpa tanda anak dia. Tangan kudung dah. Kerja tak? Kerja, duk minta sedekah. Dapat tak duit? Tak dapat. Kita kerja. Allah bagi duit. Makna kata apa? Allah pilih kita. Hang ni jadi orang yang aku pilih. Ambil duit aku ni. Pergi cari orang bagi sedekah. Dapat kat kita, dah simpan. Boleh duit aku ni. Pelik Ayat Allah tak kena lagu tu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya teringat. Ini cerita ni biasa cerita dah dulu. Dekat apa? Proton ke Prodo yang kita pergi dulu? Prodo. Proton. Okey, sorry silap. Proton. Biasa cerita ni. Cerita apa? Cerita Piramli. Tak, ni bukan filem Piramli. Ni cerita hidup Piramli ni. Dia, hari tu dia dengan Aziz Satar. Dia kata, Ustaz dapat cerita ni daripada mana? Dapat daripada Datuk Aziz Satar lah. Dia duk makan dekat apple tree. Big apple tree. Big apple. Donut Big Apple tu. Dia duk makan. Saya lintas masuk nak beli saya punya ice chocolate apa tau. Assalamualaikum. Hei, siapa dia ni? Waalaikumsalam. Ya Allah, Datuk Aziz Satar. Salam dia, peluk dia, bisik kat telinga dia. Dan lagi bisik hadis pula tu. Datuk, Nabi kata, anak tanggungjawab dia menghormati orang yang jadi kawan kepada ayah dia. Datuk bisa berkawan dengan kawan kepada Tok Wan saya. Siapa dia? Piramli lah. Piramli kan Penang. Lah, Piramli kan duk Penang, Bintang Timur. Boria.
P. Ramlee dengan my grandfather best friend. No, kalau pergi rumah P. Ramlee ada gamak tu kan. Cuba tengok, ada satu gamak tu, P. Ramlee belah sini, tok saya belah sini. Depa boreau. Tok saya selalu cerita, dia kata apa? Hama main dengar cerita, aku nak cerita. Dulu masa P. Ramlee duk main ni, kadang-kadang dia nanti main, dia kata jom kita pergi makan. Saloma duk tumbuk sambil belacan. Ajak pergi makan dekat rumah. Yarhamkallah. Yarhamkallah. Mana orang lain ke orang yang sama? Dia bukan, dia kalau orang lain tak apa. Kalau orang yang sama, dia bersin kali ketiga, dia tak ada jadi yarhamkallah, dia kena jadi syafakallah. 3 kali dah jadi macam penyakit. Itu doa ke dia bagi sembuh. Tu tanya orang sama ke? Ada orang lain? Okey, tak apa. Macam mana boleh masuk cerita P. Ramlee? Cerita P. Ramlee okey ni. P. Ramlee ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kata kat Haji Sattar, sebab dia kawan P. Ramlee, P. Ramlee kawan tok saya. Jadi kita buat baik itu menjadi sunnah Nabi. Peluk dia. Datuk, apa-apa? Sihat semua. Datuk, P. Ramlee kawan tok saya. Oh ya kak, saya ceritalah kat dia sejarah apa. Dia kata betul. Kira betul lah tu. Makna kata tak bohong lah. Datuk, saya minta satu boleh? Apa dia? Datuk kawan baik P. Ramlee kan? Tok saya selalu cerita pasal P. Ramlee. Datuk tolong cerita kat saya cerita pasal P. Ramlee. Apa kehidupan dia? Dia duduk. Ramlee ni ya. Saya selalu teringat satu cerita. Dia mula cerita. Pada suatu hari. P. Ramlee dengan saya. Ram dengan saya, dia panggil Ram lah. Ram dengan saya. Kami nak keluar. Ram tanya saya. Jis, lu ada berapa? Gua ada RM5. Ramlee kata, gua ada RM20. Malam ni kita dancing. Zaman tu. Kira zaman lah. Kalau zaman lah punya bahasa clubbing lah. Tapi zaman tu, saya tak kata clubbing itu benda yang boleh. Cuma saya nak sebut istilah dia zaman tu. Dancing zaman dulu. Okey. Aziz kata apa? Okey Ram, gua RM5, gua ambil kereta, gua isi minyak. Lu RM20, kita dancing. Okey, jumpa dekat rumah gua, rumah P. Ramlee. Baik. Malam yang dijanjikan, ambil kereta, isi minyak. Kereta sewa RM3, isi minyak RM2. Zaman tu. Lah ni RM2 motor lah boleh, kereta tak boleh. Tak apa nak cemerlang sikit. Zaman tu. Sampai depan rumah Ramlee. Sampai keluar kereta. Tengok P. Ramlee ada depan rumah. Duk nak tutup pintu nak keluar dah. Elok nak keluar. Zaman tu orang kenal P. Ramlee. 4 orang mai beratok depan rumah dia. Tengah duk sembang dengan P. Ramlee. Tengah sembang dengan P. Ramlee. Aziz duk tengok daripada jauh. Tak interrupt lah. Masuk celup poket. RM20. Bagi dekat 4 orang ni. Bagi, angguk-angguk terima kasih. Aziz tengok, Aziz kata, Aram, apa pasal lu bagi semua duit kita? Malam mana kita nak dancing malam ni? P. Ramlee kata apa? Tadi tu, mereka nak balik, mereka tak ada duit. Aziz, lu kena ingat, duit tadi bukan duit gua. Tuhan bagi gua pegang duit tu, simpan untuk bagi dekat mereka. Tuan-tuan, P. Ramlee boleh fikir macam ni, tuan-tuan tak boleh rugi. Yang kita duk kata apa, duk buat cerita apa, dia boleh fikir lagu tu. Tengah makan dengan Saloma, ni Mariani, apa Mariani apa dia punya ni. Kan Mariani kan? Mariani cerita pula ni. Ni saya tak jumpa Mariani, ni tengok dokumentari je. Saya kata amboi hang semua jumpa ustaz Mariani jumpa, Aziz Sattar jumpa apa semua. Dah Mariani tak jumpa, Aziz Sattar saja jumpa. Oi, 10:30, lagi setengah jam. Ada soalan? Ada setengah jam yang lagi. Dah kena habis lah. Nanti sebelah kena. Khutbah. Hari ni saya khutbah. Minta maaf. Hari ni saya khutbah surah Datuk Arundin. Sorry. Soalan? Dia kata ustaz, wakaf tak masuk lagi duk cerita ni. Sabar. Setengah jam tu kira lama tu. Yang duk bawah rasa sat ni, yang duk cakap atas ni rasa lama ni. Okey, sambung. Mariani kata apa? Dia dengan Saloma duk makan dekat kedai. Tuan-tuan, kalau time tu lah, saya kata kat tuan-tuan, RM200 berapa? Banyak. Time tu RM200. Agak-agak berapa zaman kita? 2000 tak? 2000. Lebih 2000 lebih lah. Okey.
tengah makan. Zaman tu duit simpan tahu mana? Post office, betul tak? Simpan kat post office. Kan Saloma simpan masuk rumah terbakar tu kan. Apa nama Syarif Dul bakar rumah. Nasib baik Moh sempat simpan duit dalam post office. Dia kata malam ni kita pergi kahwin. Itu cerita tu. Simpan duit dekat post office. Time tu simpan duit dekat post office. Jadi post office kena ikut time lah. Kalau hari cuti tak buka lah. Makan ada orang mai sembang dengan P.Ramlee, minta duit. Seluk poket, dia kata aku ada RM200 ni saja. Ni untuk Ang ambil. Saloma tengok, itu duit untuk minggu ni. Post office nak buka lagi 2 hari. P.Ramlee kata apa? Itu rezeki dia. Rezeki kita nanti mai lain. Allah, tuan. Sebab tu sampai hari ni cerita dia orang tengok. Orang yang buat cerita tu hati dia Allahu Akbar. Sama macam, bukanlah nak sama, taraf tak sama, tetapi nak cerita situasi. Sama macam ulama yang karang kitab. Cuba tengok ulama-ulama dulu. Imam Al-Ghazali, hari ni orang pakai lagi buku dia. Pakai? Kitab Tafsir Al-Azhar, siapa? Hamka. Profesor Hamka. Orang pakai tak buku dia? Pakai. Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Pakai. Syekh Daud Fatani lagilah. Bertimbun kitab dia. Syekh apa lagi? Ibnu Taimiyah. Siapa lagi? Ibnul Jauzi. Siapa lagi? Tafsir Munir. Tafsir Ibnu Katsir. Duk pakai lagi sampai ke hari ni. Walhal orang hari ni tulis buku tak? Tulis. Berapa ramai orang baca? Tulislah buku cantik lagu mana pun. Best seller macam mana pun. Takat tu je lah. Lepas tu orang tak baca lah. Hati yang buat tu. Tuan-tuan, sama macam kita yang duk potong RM10 tu. Biar potong RM10, tapi hati kita lebih besar daripada RM10. Tuan-tuan bukan tahu duit tu tuan-tuan akan jadi kat mana. Dia bukan kira kalau wakaf ni beli tanah. Bukan. Tuan-tuan tak tahu kerana RM10 tu ada budak dapat tempat tinggal. Kerana RM10 yang baru potong 2 bulan, RM20. RM20 tu. Tapi RM20 tu Allah beli syurga tau. Allah sebut dalam Quran. Allah beli daripada kita syurga dengan benda yang kita buat di dunia. Awak buat apa di dunia? Syurga dia punya bayaran dia. Awak buat RM20, syurga. Takdir kata hari ni salah seorang daripada kita yang dah potong RM20 tu dia meninggal. Tuan-tuan jangan risaulah. Tempat dia insya-Allah confirm. Dia kata macam mana Ustaz boleh confirm? Mana ada lagi tempat yang lebih baik daripada orang yang keluarkan duit dalam keadaan wakaf. Tuan-tuan tahu tak beza wakaf dengan sedekah apa? Wakaf, ni baru nak masuk dia punya dahsyat-dahsyat sikit lah. Wakaf ni, dia, nama dia tu wakaf. Kita baca Quran kan, wakaf. Dalam Quran ada wakaf tak? Ada. Contoh, ni kena bagi. Alang-alang nak cerita makna, bagi hukum sekali supaya jaga, jangan salah. Apa dia? Macam kita baca tadi. Mengaji. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Kan? Saya sebut lagu tu. Kita mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kata bacaan tu salah. Sebab apa? Sebab kita tak wakaf. Wakaf dia kena berhenti ambil nafas baru. Bila yang kita ambil nafas baru? Cuba tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang berhenti tapi tak bernafas. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nampak? Baru tarik nafas Maliki yaumiddin, baru tarik nafas baru. Habis yang pertama, kedua, ketiga, ayat 1, 2, 3 tadi kita baca dengan apa? Dia salah tau. Kalau baca dalam semayang, batal semayang. Sebab apa? Dia tidak wakaf. Kalau tak wakaf, macam tuan-tuan baca surah Yasin tu, ingat tak? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Tuan-tuan berhenti Ustaz, tak bernafas lagi ni. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Tuan-tuan sambung, betul? Dia berhenti tak ada nafas. Nama dia saktah. Dia ada huruf sin dekat atas dia. Siapa ada iPad, siapa ada apa boleh buka, cuba buka surah Kahfi. Hari Jumaat sunat baca surah Kahfi. Siapa baca terpelihara daripada fitnah Dajjal.
Ayat awal itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ujung tu ada sin. Siapa nak berhenti boleh. Siapa nak buat lagu kita duk baca Fatihah tadi pun boleh. Tang sini boleh. Tang tu boleh. Tang tu di. Tang sini tu maksud di sini ya. Tang sini boleh. Tang boleh tak? Boleh faham tak? Bahasa saya tu boleh faham kan? Saya tak pakai bahasa teruk-teruk kopla jingga apa tak ada keluar lagi kan? Dok saya pun terkejut juga. Hari tu saya duk pergi cakap kat ceramah tu, saya pergi cakap kopla jingga betul. Habis ceramah tu ada orang mai tanya, "Ustaz, tadi dalam ceramah Ustaz ada menggunakan istilah-istilah." Saya kata, bahasa apa pula dia nak tanya kat aku ni? Dia ingat istilah apa? Dia tanya saya, kopla jingga tu makna apa? La ilaha illallah. Dalam banyak-banyak perkataan kopla jingga yang dia tanya. Ayana namuna muslimin dan muslimat. Tang sini boleh baca lagu tu. Makna kata siapa ada napah, dia baca macam kita duk baca Fatihah yang salah tadi boleh. Macam mana? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Boleh baca macam tu, tak tarik napah. Walaupun hujung tu patut berhenti. Tapi surah Fatihah tak ada sin. Adakah surah Fatihah hujung-hujung dia ada sin? Tak ada. Dia kena waqaf. Bila kata waqaf macam mana? Ambil nafas baru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ambil nafas baru. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia kena ambil nafas baru. Kalau tak wakaf, kita saktah. Kalau kita saktah dalam surah Fatihah tak ada saktah, salah, bercanggah dengan Jibril baca dengan Nabi. Kalau Jibril dengar kita baca, dia kata, memandai-mandai mereka. Mandai mereka. Jibril dengar kalau marah. Tapi kalau nama Muhammad Jibril, dia tak marah lah. Pasal dia, kalau dia tak tahu, dia marah juga. Dan kat Jibril kalau dia tak salah. Okey, jaga. Fatihah baca kena berhenti. Berhenti, tarik nafas baru. Dia kata habis tu kalau nak sambung Ustaz, sambung kena hidup huruf ujung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia kena hidup ujung-ujung dia tu sambung. Boleh faham tak tentang situ? Tu hukum tu. Rukun semayang yang keempat, membaca surah Al-Fatihah, waqaf kena berhenti, jangan sambung. Makna kata jangan sambung cara kita tadi. Salah bacaan itu. Kalau berhenti kena ambil nafas baru. Ada soalan? Silakan. Bab semayang dia ada, bab waqaf dia tak ada lagi. Kalau sambung boleh, hukum dia boleh. Kata guru kami Datuk Harun, terutamanya bagi sembahyang sunat yang panjang, sembahyang tasbih, sembahyang hari raya. Kalau contoh dia baca surah panjang kan, surah sembahyang Jumaat, contohnya dia nak baca, imam nak baca surah Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun. Panjang tu tuan-tuan, 2 muka, semuka setengah. Jadi dia boleh baca Fatihah sambung. Tapi kalau sembahyang fardu biasa ni baca surah Allah, baca pun inna a'tayna. Sambung juga memang berkira. Inna a'tayna, sambung Fatihah satu nafas. Tak, tapi hukum dia boleh tak? Hukum dia boleh. Tak salah, dengan syarat kena baca betul. Okey, yang lain orang boleh baca betul. Tengok Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Ihdinas sirat, iyyaka na'budu nak sambung ihdina tu dia bukan nah lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nahdina salah, dia nuh. Kena tengok baris bagi betul, baru boleh sambung. Boleh? Okey, selesai. Baik, nama waqaf makna kata berhenti. Ada berhenti. Waqaf, berhenti. Habis itu harta waqaf, harta yang terhenti di situ, siapa tak boleh kacau, dia milik Allah Subhanahu wa taala sampai dia hancur. Hancur dia tetap lagi dikira di sisi Allah Taala. Contoh dia tuan-tuan, saya bagi contoh matematik mudah nah. Contoh tuan-tuan beli Quran, tuan-tuan kata Quran ni waqaf. Quran yang tuan-tuan waqaf
20 tahun tuan-tuan tak pernah pergi tempat tu, tuan-tuan mai balik, Quran itu tetap akan ada di situ. Tidak ada orang boleh ubah dia daripada keluar daripada surau atau masjid tersebut. 20 tahun tak mai tengok, ya Allah, Quran aku wakaf ada lagi. Memang dia akan ada di situ. Sebab dia harta Allah. Allah tak bagi siapa kacau. Dia punya. Jadi kata ni orang wakaf dia buat apa Ustaz? Mereka urus harta dia supaya harta dia orang tak seleweng. Dia kata, Ustaz, kita ni semua manusia. Silap-silap tahu-tahu mereka ni ada seleweng apa? Oi tuan-tuan, ni duit Allah bukan duit kita. Kalau mereka berani, mereka seleweng. Terborai perut-perut tu. Tak yang mengandung lain. Mengandung tak apa. Tuan-tuan, ni harta Allah bukan main-main tau. Tak, kalau siapa berani buatlah, kita tak ada apa sebab dia bukan main dengan kita, dia main dengan Allah. Allah bukan liga kita. Kita Premier League pun belum tentu. Kita baru Liga Malaysia, ni Premier League, jangan kacau. Allah punya tu. Hang berani ambil duit Allah, kira hang dahsyat lah. Duit manusia orang ambil biasa sebab manusia sesama manusia. Duit Allah hang berani ambil. Oh kira. Wish. Memang 5 perut 3 serangkai lah ni. Buta perut tak ada akal ni. Berani ambil duit Allah, bahaya lah. Tapi tuan-tuan, insya-Allah, yarhamkallah, saya kenal kawan-kawan kita, depa urus. Sebab tu saya kata, tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tahu duit tuan-tuan kena potong. Tapi tuan-tuan tak tahu duit tu tuan-tuan buat, depa buat apa. Tuan-tuan tak tahu kerana duit tu ada budak boleh duduk sekolah tu belajar. Dia kata, Ustaz, kita duduk keluar hari ni, orang lain duduk rasa, oi jangan, salah perkataan tu. Tuan-tuan, tok saya selalu pesan dekat kami, apa dia? Bukan semua keturunan aku akan jadi senang. Tuan-tuan jamin ke anak tuan-tuan esok senang? Silap-silap anak kita yang duduk mengaji dekat sekolah yang diwakafkan. Duit siapa? Duit ayah dia wakaf dulu. Sabit sebab ayah dengan mak dia wakaf, anak dia di hujung. Kita tak doa semua orang susah, tidak. Tapi kita tahukah kita akan hidup senang? Tengok adik-beradik kita sudahlah. Bukan semua kerja gaji sama. Bukan semua orang dapat anak sama bilangan. Tidak. Kita tak tahu yang kita wakaf tu, tengok-tengok keturunan kita, silap-silap cucu kita duduk mengaji dalam sekolah tu. Yang kita hari ni berkira buat keluar RM20 tu. Allah. Ingat tu tuan-tuan. Dia kata apa bukti dia Ustaz? Boleh duk simpan turun-temurun. La ilaha illallah. Cerita punya duk ada banyak. Main dengar sini cerita. Ada masalah lagi. Bagus. Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim sembelih anak Nabi Ismail. Sembelih anak Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami an azbahuka unzur madza tara. Hakadha wa kadha. Ayat tu wahidah lah. Wahidah. Tu ayat Quran tadi tu yang hadza wa kadza tu hujung tu saya tambah, tapi ayat Quran betul dia apa dia? Ya bunayya inni ara fil manami an azbahuka unzur madza tara. Wahai anak, aku mimpi, dalam mimpi aku sembelih kamu. Apa pandangan kamu? Anak jawab apa? Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, sembelihlah aku ikut perintah Allah sebab hang akan dapati aku di kalangan orang sabar. Pasal apa anak dia kata lagu tu? Pasal anak dia tahu ayah dia Nabi. Nabi mimpi dia mimpi betul. Kita mimpi mengarut. Kita boleh jadi mimpi betul tak? Boleh dengan 5 tanda kata guru kami Datuk Arundin. Nah, ni orang perempuan suka ni. Pasal apa? Dia buat istikharah. Dia nak tengok betul tak betul lelaki tu. Orang perempuan syok, orang lelaki tak ada lah. Dia bukan istikharah, dia istirahat. Tapi tanda mimpi betul bagi kita ada 5 kata guru kami Datuk Arundin. Makna kata kalau ada, dia kena duduk 5 ni sekali. Dia tak boleh ada salah satu. 5 ada baru betul. Tak cukup 5 tak betul. Dia jadi mainan tidur. Pertama sekali malam tu berwuduk sebelum tidur. Makna kata kita ada wuduk sebelum kita tidur. Habis-habis main isyak tertidur. Malam tu boleh jadi mimpi betul kalau dia mimpi. Lepas dia ada wuduk, dia mesti
tidak berhadas. Makna kata dia tak ada hadas kecil, tak ada hadas besar. Makna kata dia tak kacau isteri dia malam tu. Orang perempuan ada kala dia tak mimpi malam tu. Orang lelaki pun ada kala dia tak mimpi malam tu. Kalau orang bujang. Jadi tak ada apa-apa, wudu ada, tak ada hadas. Dua ni kena ada. Tapi kalau jadi, saya biasa cerita kat seorang tu ada seorang tu kata, mana ustaz, tak ada 5 minit. Dah sentuh dah isteri dia, habislah wudu. Kalau jadi macam tu, mimpi. Dia mesti kena ada dua ni dulu. Ini paling utama. Ada wudu, tidak berhadas. Yang kedua, berlaku tengah malam. Makna kata, berlaku pukul 10 malam, bukan ya lah. Yang tu cerai karama. Okey. Dia berlaku pukul 12, pukul 1 ke atas. Yang paling cemerlang nak dekat-dekat subuh tu. Yang keempat, lepas-lepas mimpi, habis mimpi tu terus terjaga. Dia mimpi tu, dia katalah dia mimpi ulang patuk apa kan. Patuk tu, oi terjaga. Itu tanda mimpi betul. Kalau duk duk lagu tu nyam tu bukanlah duk buat tidur, duk kejip batuk pedas lagi tu tak larat nak bangun. Tu bukan mimpi betul. Yang kelima, dia mesti kena ada semua sekali ni. Yang kelima ialah dia ingat mimpi tu satu persatu sampai ke siang hari dia ingat. Sampai bila-bila lah. Biasanya mimpi betul ni orang ingat sampai bila-bila. Ada 5 tanda ni, mimpi dia mimpi betul. Okay? So, Nabi Ibrahim mimpi seorang Nabi mimpi betul. Dia tak apa, dia bukan perlu tanda-tanda. Dia mimpi betul. Mimpi sembelih anak. Tanya anak-anak boleh ke? Ayah anak kata sembelihlah ayah. Ayah akan dapati orang yang sabar tu adalah aku. Ambil. Pisau tu ulama kata tajam tak tajam pisau itu dicuba di atas batu terlebih dahulu sebelum sembelih kepada anak dia. Ni siapa cerita kat kami ni? Ni yang cerita kepada kami guru-guru kami. Nama dia salah seorang guru kami ialah Syekh Ahmad Bukhari. Syekh Ahmad Bukhari tu kalau tuan-tuan buka Quran lama-lama, dia pentasih Quran nombor 4 nama dia. Syekh Ahmad Bukhari, dia ajak kami tafsir dekat Masjid Negeri. Dia imam Masjid Kapitan Keling. Kalau bisa dengar kat Penang, ada nama masjid, Masjid Kapitan Keling. Dia bukan Kapten Keling tau, jangan silap. Kapitan Keling. Bahasa sebutan dia, ada orang kata, Ustaz, Masjid Kapten Keling kat mana? Mana Kapten Keling? Kapitan. Dia kena sebut istilah dia. Memanglah Kapten, tapi istilah dia Kapitan Keling. Dia tak jadi Kapten. Kapten, kalau Kapten apa, Kapten Hook kat mana. Alright. Mimpi. Boleh? Pisau itu yang nak kata sembelih Nabi Ibrahim tu tajam tak tajam dia cuba pada batu. Batu terbelah. Makna kata tajam pisau itu. Bila diletakkan di sini, tarik tu tak makan. Makna kata tarik tak lagi? Tarik dah. Tapi tak makan. Tu kata Nabi. Jangan main-main. Nabi dia punya ujian dia lagi besar daripada kita. Tapi kalau hari ni orang mimpi, anak, ayah mimpi semalam sembelih kamu. Itu bukan mimpi benar. Ayah cukup tak 5 syarat? Cukup. Ayah saya pasal dengan saya. Ini dia tak jadi. Zaman lah dia tak jadi. Zaman lah dia tak jadi. Jangan. Zaman ni dia tak jadi. Zaman tu saya tu pun untuk Nabi Ibrahim saja. Nabi Ling tak ada. Tapi nak cerita kat tuan-tuan, dia punya test, dia power tau. Sembelih anak tau. Bukan kata letak-letak tu, dah tak jadi dah. Allah kata, Ibrahim kamu telah laksanakan. Mana boleh kata laksana kalau baru letak? Allah kata, Ibrahim kamu dah laksana perintah aku. Tu aku ganti dengan kamu dengan kambing zibhin azim. Kambing sembelihan yang besar. Pasal apa? Kamu dah laksanakan. Letak tak laksana lagi. Dia tarik dah. Tapi tak makan. Yang ni kalau masuk bab tasawuf dia bincang benda panjang lah. Pisau tajam tetapi tak makan dengan takdir Allah. Allah bagi pisau jadi tumpu. Yang tu panjang lah. InsyaAllah buka-buka kitab panjang lah tu. Tapi nak cerita apa? Buat dah. Buat Ibrahim, kamu dah laksanakan perintah Allah. Siapa kata? Malaikat turun. Sambil turun tu dia bawa kambing. Turun. Ibrahim, kamu dah laksana perintah Allah dengan sembelih, dengan membenarkan mimpi kamu. Nah, ambil kambing. Kambing zibhin azim. Pasal apa Allah kena sebut zibhin azim? Sembelihan yang besar. Kenapa kena sebut sembelihan yang besar? Kenapa tak boleh sebut kata Allah menggantikan Ibrahim dengan kibas? Kenapa tak boleh sebut lagu tu? Kenapa kena sebut dengan sembelihan yang besar? Kenapa kena sebut? Sebab sembelihan tu, kambing tu mai daripada zaman bila? Kambing tu kata Syekh Daud dalam kitab dia, dalam tafsir pun sebut benda yang sama lah.
Nabi Adam anak dia 2 orang. Siapa? Qabil dengan Habil. Yang mana yang jahat? Yang jahat adalah tengok dia terperangkap. Dia nak dengar ustaz kata Habil, Qabil. Yang jahat abang nama dia Qabil. Yang baik nama dia Habil. Qabil lahir dengan kembang dia, kakak tu kembang, adik lahir dengan Habil dengan kembang seorang lagi. Syariat ketika itu kahwin silang. Abang kahwin dengan adik, kakak kahwin dengan adik. Silang lagu tu. Syariat zaman tu. Lahir kembang. Abang kata tak boleh. Pasal yang lahir dengan saya cantik, saya nak kahwin dengan dia. Mana boleh. Bincang. Okey, kita buat percaturan. Apa? Siapa yang sembelihan dia Allah terima, korban dia Allah terima, dia boleh buat pilihan dia nak kahwin dengan siapa. Okey? Setuju? Boleh. Okey? Esok sampai. Abang Qabil bawa mai dia punya bijirin dia semua dah nak mati dah. Expired lagi 1-2 hari ya. Letak yang tu banyak bertimbun nak korban pada Allah. Adik bawa kambing yang besar. Tak. Malaikat turun ambil kambing, bakar yang Qabil punya, dia geram dekat adik dia. Pasal peristiwa tu. Tu yang dia bunuh adik dia tu. Tuan-tuan, ni cerita anak siapa? Anak Nabi Adam. Nabi Adam tu sejak zaman bila tu, tuan-tuan? Cuba tengok kapal Nabi Nuh. Besar mana Nabi Nuh? Kapal dah. Besar sikit daripada kita, betul tak? Kalau ikut figure Nabi Nuh tu, dia besar sikit daripada kita. Dia tak ada lah terlalu besar. Tapi Nabi Adam punya zaman, Nabi sebut dalam hadis, Nabi Adam tinggi dia 60 hasta. 60 hasta lebih kurang building 6 tingkat ke berapa tingkat. Kira tinggi jugalah. Takkan orang tinggi tu makan kambing besar tu ya. Betul? Logik lah, ikut logik. Takkan dia nak makan kambing besar tu ya. Kambing lagu tu macam dia makan nasi ya. Ni makan apa hari ni? Hawa masak apa? Kambing masak apa? Kambing kecil-kecil. Makan sedap. Takkan macam tu pula. Dia makan dengan standard dia. Habis kalau standard dia besar mana? Sebab tu Allah kena sebut bizibhin azim. Sebab kambing tu terlalu besar, ganti kepada Nabi Ibrahim tadi. Tuan-tuan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. 6 generasi Allah boleh simpan. Takkan nak simpan kita ke anak cucu tak ada macam masalah lah. Duit kita tadi tu. Duit kita tu nak simpan bagi anak cucu kita yang rasa tak ada masalah lah. Kita nak hidup berapa lama sangat. Bukan 6 generasi. Nabi Nuh saja hidup 1000 tahun. Time tu kalau sembang umur kan, dia jumpa, dia tak tanya dah. Berapa umur dah? Dia kata, berapa ratus tahun dah? Ni birthday yang berapa? 300 dah ke apa? Zaman tu dia tanya lagu tu. Dia tanya main ratus-ratus lah. Dia tak tanya. Lah saya muda lagi baru 100. Zaman tu cara cakap. Umur dia lagu tu. 100 tu kau muda lagi. Kira tak balik lagi. Betul tuan-tuan, kalau mengaji kitab-kitab lama, bila masuk bab dewasa dan baligh, umur ketika itu umat di zaman Nabi Nuh dikatakan ketika itu baligh umur 80. 80 baru jadi baligh. Time tu. Kalau abang umur 100 baru banyak balik 20 tahun lah. Baru. Time tu. Adam pisah berapa tahun? Adam, Idris, Nuh saja 1000 tahun. Yang lain-lain nak sampai Nabi Ibrahim berapa ribu tahun Allah boleh simpan kambing tu bagi dekat cucu dia. Takat kita nak simpan 20 tahun. Easy like a kacang lah untuk Allah nak buat kat kita. Yang tu kita hari ni bising apa potong duit orang. Apa ambil duit kita. Apa duk bising Allah. Itu tu mudah ke kita. Tak payah fikir orang tolong buat ibadah pada kita. Ikut kita nak bagi duit dalam tabung pun payah. Ini orang tolong potong. Sedap-sedap dah potong. Ya Allah, aku dah potong kat 20,000 dah. Tak sedap orang tolong kita. Ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat. Sebab itulah ulama kata apa? Duduk sekejap, berfikir. Itu lebih baik daripada ibadah tapi tak tahu apa. Duduk saat fikir apa yang kita dah buat, apa yang kita ada, apa yang kita bagi dekat Allah, yang Allah bagi dekat kita syurga. Duduk fikir saat.
Semayang tak lepas, puasa tak lepas, puasa baru-baru ni pun tak lepas. Raya lagi tak lepas. Tak ada. Orang tolong buat kat kita untuk beli syurga. Jadi, apa yang saya nak galak tuan-tuan? Tuan-tuan, kita tak berapa nak ada. Orang kata, Ustaz duk cakap kat orang, so orang buat keluar duit. Ustaz duk saja duk promote kat orang. Ustaz ni ustaz komersial ke? Saya cerita tuan-tuan, saya buat lebih daripada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kira duit saya. Sekarang kita kira duit kita. Makna kata apa? Yang kita ada sama-sama. Tuan-tuan keluar, saya keluar. Pasal apa? Tuan-tuan, ayat ni saya pinjam daripada guru kami yang saya dengar ayat ni, saya kata ayat ni jadi ayat aku. Guru kami Datuk Harun dia guna perkataan ni. Saya juga guna perkataan ni. Tuan-tuan, kalau saya wakaf RM1,000 sekalipun sehari, masih belum boleh bayang lagi apa nikmat yang Allah bagi kat saya hari ni. Nikmat yang tuan-tuan tengok, tuan-tuan mai duduk dengar saya cakap ini satu nikmat untuk saya. Nikmat ni pun saat lagi khutbah Jumaat pun belum tentu boleh bayang lagi. Itu baru nikmat dalam ni. Belum kira nikmat saya sihat. Belum kira nikmat saya kata, tuan-tuan, mari sama-sama kita buat. Tuan-tuan buat benda itu nikmat daripada Allah untuk saya. Itu lagi saya tak boleh balas, tuan-tuan. Tuan-tuan macam mana? Kalau ada yang rasa dah boleh balas, Alhamdulillah. Tapi saya rasa saya tak boleh balas lagi. Sebab terlalu banyak yang Allah bagi. Akak nak sedekah untuk Allah, nak wakaf untuk Allah, belum boleh balas lagi. Banyak lagi kena buat. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat rahmat daripada Allah untuk apa yang kita dengar. Okey? Bekalan untuk kita sama-sama. Best. 10 minit soalan. Sila. Ni jangan duk tanya serta kambing tadi, dah habis dah. Saya. Betul. 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 Okey, soalan ni bijak. Kira tak? Dia lagu tu. Kira tak yang kami duk buat lagu tu, betul? Tuan-tuan dengar tak soalan dia? Loh, saya ulang mudah aja lah. Dia kata patutnya bukankah bila kita kata kita wakaf, kena habaq yang ni pi mana, duit ni pi mana, duduk dengan siapa uruskan duit ni, duit yang kami wakaf ni nak buat apa, sekolah ke, bangunan ke, madrasah ke apa. Patutnya kena ada benda tu. Kalau tak ada benda tu kami tak tahu. Tapi kami diberitahu untuk wakaf saja. Memo pula duit potong bagi kat wakaf. Kami tahu yang tu je. Boleh kira ke Ustaz? Ni tak ada nak buat ni. Patutnya kok kena ada akad apa kan? Saya bagi ni dengan ni, terima wakaf saya terima wakaf lagu tu. Oh, soalan dia lagu tu. Pertama sekali saya nak kata, siapa yang duk teringat kata wakaf duk kena akad tu jenuh, yang tu akad kahwin ya. Kahwin okey. Akad yang lain daripada itu, dia masuk dalam semua yang kita sebut sebagai bila dia buat satu-satu rang undang-undang dan orang bersetuju dengan benda itu sudah dikira sebagai akad. Contoh dia apa? Sign. Saya sign benda ni, Zunub. Akad lah dah tu. Dah setuju lah dah tu. Nak buat benda tu. Contoh, tuan-tuan patutnya setiap kali kita pergi kedai, kita pergi beli kan. Saya beli ya barang. Penjual kena kata saya jual. Kalau ikut akad betul-betul jual beli, tuan-tuan kena kata lagu tu. Saya beli, jual. Saya jual saya beli. Patut begitu. Kalau tak kata, tak sah jual beli. Tapi apa berlaku hari ini? Dia tukar. Terima kasih akad lah tu. Terima kasih makna kata dia belilah. Sama-sama. Akad. Nah itu kata ulama.
Proses redha di antara dua pihak itu yang diperlukan. Boleh? Selesai bab tu dulu Satu dulu bab tu penting Saya kata, Ustaz kalau macam tu saya tak redha. Weh jangan, dah cerita banyak dah tadi, takkan tak redha lagi ke? Oh berat cerita lagi tadi tu. Dia kata tak redha, takkan nak kena bawa mai syurga. Tuan-tuan tengok, ini gambaran syurga tengok belah sana tu tuan-tuan punya mahligai. Belah sini saya punya. Atas bukit tu Nabi, jangan kacau Mampulah nak buat lagu tu. Okey. 1. 2. Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata, siapa yang duk urus duit-duit wakaf kami? Ni lah orang dia. Ni duduk dekat depan ni. Sahabat-sahabat kita. Sebab tu geng-geng wakaf semua turun. Nak suruh tuan-tuan tengok siapa yang duk urus duit tuan-tuan selama ni. Kita bila orang turun, kita duk ingat kata, ni semua nak ambil duit. Tak, nak turun tengok. Ni siapa yang duk urus duit kamu? Ni saya lah. Macam tu. Bukan duk suruh tengok ni nak ambil duit. Tak. Kenailah mereka. Pi bercakap dengan mereka. Sembang dengan mereka. Orang kalau kungfu, kalau tuan-tuan ingat cerita apa, dia bila dia nak kenai satu-satu partner dia tu, dia akan lawan dulu dengan kawan tu. Baru dia boleh kenai isi budi kawan tu. Pasal apa? Dia tak bercakap melalui perkataan. Dia bercakap melalui kungfu. Sama juga. Tuan-tuan nak kenai isi budi orang. Sembang dengan dia. Tengok mereka, teguk mereka, kenal. Oh, mereka ni orang-orang yang bagus. Baru hati kita tenang. Baru hati kita tenang. Itu yang Nabi ajar kepada kita. Ajar apa? Kita yang mana duduk di kawasan tertentu, kena turun padang. Kita kena turun, jumpa orang. Bagi orang jumpa face to face dengan kita. Ni nak kenal Ustaz Dok ni, dia baik ke? Mai sembang dulu. Mai apa kena kambing apa dulu. Baru kita kenal. Kita sekambing ke tak? Nak baru kita betul, baru kita kenal. Baru kita boleh cakap pasal orang itu. Ini kita cakap pasal orang, kita tak pernah sembang pun dengan dia. Maaf tuan-tuan. Saya masuk skip benda ni. Tuan-tuan duk tengok orang duk kata dekat orang dalam cerita ke dalam saya panggil, dia panggil apa? Yang jenis ambush orang punya cerita ni kan. Ambush orang punya rancangan apa semua ni. Tuan-tuan tak kenal dia. Berlaku benda tu, kita pergi duk tokok tambah kat atas. Oi tuan-tuan, jenuh esok nak minta maaf. Kita pula tengok, betul tu. Mereka hidup memang lagu ni kehidupan mereka. Kita duk pergi bubuh lagi kat atas. Esok tu sempat kan nak minta maaf tu. Tuan-tuan, ni duk tulis ni. Kita benda-benda kecil gitu kita tak ada masalah, tak kira. Cikgu sekolah pun kalau tengok Allah ni salah sikit ni, tak ada masalah lah. Saya pun kalau lecturer tengok Allah tersalah eja nama sikit setengah lecturer dia koyak, dia kata kenapa eja nama saya salah? Takkan kamu tak kenal saya lagi? Boleh garang lah. Kalau saya kata tak apa, berbetul sikit dengan pen tu tulis tu bagi nampak dah settle lah. Boleh lah. Benda-benda kecil lugu tu kita kadang-kadang tak kira. Tapi yang ni dia tak lepas ni, dia kira pasal dia kena tulis semua. Dia kena tulis semua. Saya ada cakap ropla jingga perut 3 serangkai tadi. Tu dia tulis tu semua tu. Sebab tu kita kena istighfar kalau ada salah. Okey. Jadi itu tujuan kita kena kenal. Yang ketiga, bila benda yang begini terjadi, inilah peluang untuk kita tahu di mana duit kita kena salurkan. Tuan-tuan, sekali semua sini bagi duit wakaf, dia tak boleh kata kamu duit pergi dekat sekolah, kamu tadika lah senang. Kamu nampak ni sikit pergi sekolah menengah duit kamu. Kamu ni untuk rumah-rumah orang tua-tua. Kamu saya nampak nak duit kamu kita bagi dekat rumah kebajikan lah senang. Kamu anak yatim lah, layak tempat-tempat yang nak bagi duit kamu. Bukan dia boleh pilih lagu tu. Lagu tu jenuh lah nak kira. Dia ambil semua jumlah berapa masuk kita keluarkan. Benda ni kalau tak silap saya boleh request tak? Boleh request. Tuan-tuan boleh request benda ni. Saya nak tengok penyata. Tapi tuan-tuan, penyata Selcom pun tak ada nak tengok habis lagi. Astro punya bil pun tak ada nak tengok habis lagi. Nak tambah wakaf punya mic kat belakang pula tuan-tuan nak tengok satu-satu. Tak ada lah. Sebab itulah di dalam Islam dia ada satu benda. Tuan-tuan tahu tak perkataan dia apa? Fiqh. Fiqh tu percaya. Saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan duk percaya ke saya cakap ni? Tuan-tuan percaya daripada mana? Ni saya ni, tuan-tuan tahu tak? Tak tahu saya ni. Wa yazbillah dah. Tuan-tuan saya ni perogoh bersiri. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan tak percaya apa cakap saya. Mai mana benda tu yang dikatakan fiqh?
Dari peribadi, dari ilmu, dari kata orang ramai. Itulah datang kepercayaan, baru kita tahu. Saya tak perlulah kan tuan-tuan, saya setakat ni rekod jenayah saya bersih, saya tak perlu lagu tu. Saya tak perlu pengurusi. Saya cerita biodata Ustaz Don ya. Setakat ni tak pernah songlap duit lagi dah tuan-tuan ya. Takkan kata macam tu pula. Sama lah, setakat ni wakaf ni kita tak dengar apa-apa. Orang kata bagus, itulah thiqah. Sebab tu kita dalam pejabat kita kena kerja elok. Sebab apa? Baru orang ada thiqah dengan pejabat kita. Pejabat ni okey urus. Yang ni okey. Allah dengar, takkan kau nak bagi kat pejabat tu? Bahaya. Ni dah kali ni 3 kes dah tau. Hilang thiqah tadi. Wakaf dia jaga benda tu selama mana dia boleh jaga. InsyaAllah setakat ni memang boleh jaga lagi. InsyaAllah jaga. Jangan bagi ada kes-kes yang tak sepatutnya. Hilang thiqah, habis kita. Jaga. Dia kata ustaz, tu kalau orang kerja pejabat tu tiba-tiba duk kena tangkap, itu peribadi. Ini kita kira dalam ni. Kita satu pejabat, kira pejabat. Wakaf, kira wakaf sebagai entiti dia. Kira yang tu. Orang tak percaya pada dia. Duit bagi pada dia. Bagi dia uruskan. Bagus. Selesai. Boleh Itu saya nak bawa dulu. Macam mana nak mai kepada, macam mana ni dikira ke apa semua benda-benda ni. Boleh tak? Saya bagi semua orang percaya benda ni dulu. Supaya orang tahu ke mana benda ni diuruskan. Dan yang terakhir saya nak sebut tuan-tuan, benda yang tuan-tuan bagi, satu saya nak sebut tuan-tuan jangan salah lah. Selalu orang tersalah anggap benda ni di hujung. Apa dia? Tengok ni. Hujung tahun ni, nak dekat-dekat haji ni. Dapat tu dia dekat 11,000. Tengok dia spend berapa. Sampai hujung tahun penyata dia 7,000 saja. Lagi 4,000 pergi mana? Tuan-tuan, jenuh lah nak perhabis dalam masa tu. Dia kena kira. Orang bagi ikut keperluan. Masa sampai kat hujung tahun tu, orang buat keluar duit. Pasal apa? Orang nak lari daripada income tax dan sebagainya. Time tu buat keluar, berdup bagi. Hujung tahun dan berapa sangat nak uruskan. Orang yang buat macam tuan-tuan. Tuan-tuan pun kadang-kadang tak cukup kaki tangan. Mereka yang uruskan. Bukan boleh kata, buat apa? 10,000. Okey, 10,000 hantar sana. Mereka pun kena tahu sana nak buat apa. 10,000 macam mana tuan-tuan tak ada buat apa. Sama. Sebab tu di setiap penyata zakat, wakaf, apa lagi? Yang buat kebajikan ni, penyata tahun hujung dia lain sikit, dia akan keluar. Sebab apa? Duit tu dia bawa lagi ke depan. Sebab apa? Orang buat keluar amount tu pada hujung-hujung. Ada yang nak lari daripada situ, ada yang buat keluar pasal dapat duit bonus time tu, ada yang buat keluar ketika dapat gaji akhir tu dapat banyak. Itu time orang buat keluar. Macam Ramadan, boom, dapat semua banyak. Kena bawa keluar kat masa tu. Semua orang bagi. Sebab apa? Bulan Ramadan. Orang bagi. Mereka urus. Tengok ujung Ramadan. 30 hari bulan. Orang nak raya. Dia pergi bagi 10,000 pula satu orang tu. Takkan mereka tak raya pula. Bagi mereka raya dulu. Saya kira mereka urus balik duit tu. Tengok, mana duit 10,000 saya bagi ni. Tak urus pun. Hang bagi 30 hari bulan ujung. Orang nak raya. Bagi orang raya dulu. Saya kira dia urus balik untuk bulan ke depan. Dia lagu tu cerita dia. Dia bukan, tak ada pun. Jenuh lah. Jangan macam tu. Kita kena faham. Macam mana kira-kira dia. Saya bukan orang account. Saya tahu sikit daripada situ lah. Kalau saya cakap salah, mereka ni lah apa betul saya nanti. Tapi dia punya account dia lagu tu lah. Dia main-main orang buat keluar tu. Memang boleh keluar 10,000. Tapi dia kena tahu lu siapa yang layak terima ni. Kita nak bagi tahu mana. Kita tak boleh masuk account tu. Tak jumpa lagi tempat dia. Ataupun belum lagi. Mereka ni baru terima. Mereka tak buka account lagi. Syarikat ni tutup sebab raya. Cuti 2 minggu awal. Sama. Boleh faham tak? Jadi inilah cara dia. Bila main lagu ni jumpa semua tanya. Kalau kami bagi lah ni bila agak-agak boleh distribute? Sekolah mana yang dah distribute? Kami nak tengok tempat-tempat ni. Bagi tahulah. Dia pun arrange lah nanti. Boleh? Ada soalan? Silakan. Soalan ni bijak. Soalan ni ada soalan lain tak? Soalan? Sedekah dan wakaf, amalan yang sama. Cantik soalan bijak. Okey, 2 tarik mai. Yang tu dulu kita masuk cerita ni. Sedekah dan wakaf bukankah amalan yang sama? Perbuatan sama, makna tak sama. Sedekah tu boleh buat macam-macam. Tuan-tuan sedekah, saya sedekah ni barang ni kat sini lah. Ni sedekah daripada saya lah, ambil kat masjid. Masjid boleh pergi ambil, boleh pergi sedekah kat orang lain pula.
Wakaf, saya wakaf sini ya. Duduklah situ sampai sudah. Lalu kan, oh ni tanah wakaf Ustaz duduk situ. Orang tak boleh duduk cangkui sewenang-wenang tanah wakaf. Rumah tu duduk situ. Dia tak boleh kata, rumah ni wakaf. Saya wakaf rumah ni. Jadi keuntungan rumah ni yang mana saya wakaf boleh bagi kat saya kalau siapa yang nak sewa. Tak boleh. Duduk situ, kena ada orang uruskan. Tu yang pergi dekat wakaf. Wakaf akan uruskan. Ini bukan duit saya, bukan duit wakaf, bukan duit siapa, duit Allah. Kena urus elok-elok. Itu beza wakaf. Boleh? Boleh tak? Jadi, sahabat Nabi ajar wakaf untuk apa? Untuk memelihara harta dia. Sayyidina Umar wakaf dia punya kebun sampailah tuan-tuan pi, tu dia ada lagi kebun Sayyidina Umar. Sampailah selagi tak rosak, selagi tak gempa bumi, duduk situlah kebun dia. Duduk ada. Tak boleh nak usik. Dia boleh diuruskan saja, tak boleh demolish, tak boleh buat apa, tak boleh senang-senang nak musnahkan. Sebab tu kalau masuk paper tu kita tengok, keadaan dia macam mana? Masuk paper, harta wakaf dia. Dia kata apalah nak bising-bising harta wakaf. Tak boleh. Dia memang kena buat bising. Tak boleh sewenang-wenang duk pi ambil, duk pi ragas, duk pi. Ni Tuhan punya. Bukan kita punya. Boleh tak? Clear? Beza sedekah tu memang orang tak boleh buat lari apa duit, tapi duit tu boleh pindah milik. Wakaf tak boleh pindah milik. Duduk situ. Boom, suatu hari wakaf Selangor, apakah kita semua ni menghadapi masalah apa, semua kena tutup. Tanah tu duduk situ tak? Dia duduk wakaf situ. Orang yang tahu tanah tu dideclare sebagai wakaf, duduk situ. Tak kacau. Kita bawa, dulu abah wakaf duit RM10, ambil ujung tu yang duk buah tiang tu, duit abah tu. Duit dah. Wallahualam. Boleh tak? Tuan tadi boleh faham tak yang tadi Boleh? Wallahualam. Bagaimana dengan wakaf untuk ibu bapa? Dia kira lagu mana? Saya abang, tuan-tuan, benda ni semua yang dengar, ujung belakang yang mana dengar suara saya, dengar elok-elok, jangan confuse dah. Yang ni ada orang duk bagi confuse orang ni. Dengar elok-elok. Amalan anak buat untuk mak bapak, wakaf ke, sedekah ke, semayang ke, puasa ke, zakat ke, apakah semua sampai. Clear, full stop. Pertama apa? Pertama sabit daripada hadis Nabi tentang kalau mati anak Adam ada 3 perkara. Satu benda sedekah jariah. Kalau duit tu duit dia sendiri, orang sedekahkan duit tu untuk buat wakaf. Sedekah jariah dalam hadis ni makna dia wakaf. Ambil duit ayah kita, wakaf buang. Yang ni ada sikit bencangan, tuan-tuan. Duit kita kalau kita tak tahu, takut orang uruskan duit kita macam mana, tuan-tuan wakaflah duit tu, selamat duit tu akan diuruskan elok. Kita duit yang mana ada, esok kita mati, anak-anak ada. Kita tak tahu anak-anak nak buat apa dah dengan duit tu. Kalau anak-anak yang soleh, anak-anak yang ada hari ni dalam rumah kita tengok, anak-anak aku ni boleh urus duit aku, tak apa. Esok dia dapat duit kita, dia buat benda-benda bukan-bukan, memang kita tak dapat apa-apa. Dia akan dapat semua kerana dia punya masalah, tetapi kita tak dapat apa-apa daripada duit kita. Biar ada bekalan untuk kita. Yang kedua, doa anak yang soleh. Anak yang soleh doa, saya tanya tuan-tuan, doa yang ni saya jaga. Ya Allah, bagi kepada ayahku, ni jaga doa. Doa tu, saya bagi wakaf ni, mudah-mudahan dengan wakaf ni boleh pada ayah saya. Itulah doa kita. Dengan keberkatan yang ada pada ni, inilah doa dia. Saya panggil semua orang mai baca doa selamat dekat rumah saya, mai baca tahlil untuk ayah dengan mak saya. Untuk tujuan apa? Saya seorang nak doa, tak mampu nak doa banyak-banyak. Ini kalau semua orang tolong amin, ada salah seorang ni doa dia makbul, doa anak makbul, semua doa makbul. Selesai. Itu tujuannya. Boleh faham tak? Yang tu jumpa mereka cerita, jangan risau. Dia perlu akad kan? Memanglah perlu akad. Ni duit saya bagi untuk mak dengan ayah saya. Itu memang kena sebut. Sebab apa? Innamal a'malu binniat. Mula benda dengan niat. Niat kat mak bapak kita, dapat kat mak bapak kita. Itu je kredit dia. Saya nak wakaf ni duit lebih kurang 500 ni duit ayah saya. Saya nak wakafkan duit ni untuk dia dan mak saya sekali. Wakaf. Selesai. Jangan takut. Allah kira. Saya sebut. Ni duk ada. Dia duk tulis. Jangan risau. Boleh. Yang susah hati.
Wallahu a'lam. Habis. Saya kena berhenti. Minta ampun tuan-tuan kalau ada salah dan silap. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir pada hari ini di kalangan hamba-Mu yang bertakwa dan di kalangan hamba-Mu yang mendirikan salat. Ya Allah, ada di kalangan kami yang sakit, maka Kau sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Ada di kalangan kami yang berhutang, maka Kau mudahkanlah mereka melangsaikan hutang mereka ya Allah. Ada di kalangan kami yang tersepit di antara dua dilema, temukanlah mereka dengan jalan keluar ya Allah. Ada di kalangan kami yang belum bertemu jodoh, temukan mereka dengan jodoh yang soleh dan solehah. Ada di kalangan kami yang akan melangsungkan perkahwinan, mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Ada di kalangan kami yang akan menimang cahaya mata, kurniakan kepada mereka zuriat yang soleh dan solehah. Ada di kalangan kami, atau mungkin bukan di kalangan kami tetapi di kalangan saudara-saudara kami di luar sana ya Allah yang akan pergi bertemu denganmu, maka matikan mereka dan matikanlah kami dalam mati yang baik ya Allah. Jangan Engkau matikan mereka dan jangan Engkau matikan kami dalam mati yang tidak baik ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tak ampun minta maaf kalau ada terkasar bahasa, duk kata apa perkataan yang ni nah. Maaf. Yang baik daripada Allah, lemah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sedikit sebanyak perkongsian yang dikongsikan oleh Ustaz Don bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Jadi sebentar Ustaz. Kita ada jadi abang kata ni Ustaz, kalau pahala wakaf tu kita nampak, rasa saya berebut orang nak buat. Sebab pahala wakaf tu tak nampak. Kalau nampak semua orang nak buat. Jadi saya jemput Encik Saifuddin, penolong pengarah bahagian latihan dan peperiksaan Majlis Perbandaran Subang Jaya, untuk menyampaikan sedikit cenderung hati daripada Majlis Perbandaran Subang Jaya. Sekali lagi majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Don. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dengan kita pada pagi ini dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi kita akhiri program kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Ahz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.